Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Tahniah cikgu nak ucapkan pada kamu yang telah dapat membaca petikan daripada buku teks muka surat 3 sebentar tadi. Pada petikan yang telah kamu baca tadi, sebenarnya dia terdapat beberapa ayat tunggal dan ayat majmuk. Sebagai latihan, kita buka muka surat 2, buku jilid 1 Bahasa Melayu. Kita akan bincang bersama-sama. Aktiviti 2. Baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ni kamu telah belajar pada minggu lepas. Ayat tunggal maksudnya apa? Ayat yang terbina daripada satu subjek dan juga satu predikat. Sebagai contoh, cikgu buat contoh. Saya makan buah. Contoh lain. Nabila pergi kedai. Itu adalah ayat tunggal ataupun ayat mudah. Manakala ayat majmuk, ayat majmuk ni apa pula? Ni ayat majmuk. Ayat majmuk ni adalah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat-ayat tunggal yang disambungkan oleh perkataan kata hubung. Biasanya ayat majmuk ni adalah ayat yang ada dua atau lebih ayat tunggal. Sebagai contoh, cikgu buat contoh. Abu makan nasi goreng. Itu ayat tunggal. Abu makan nasi goreng. Satu ayat tunggal. Ayat tunggal kedua. Nabila makan roti canai. Nabila makan roti canai. Itu ayat tunggal kedua. Kalau kita nak sambungkan dua ayat tersebut menjadi satu ayat, boleh. Kita boleh sambungkan supaya dia jadi ayat majmuk. Macam mana nak jadi ayat majmuk? Abu makan nasi goreng manakala, kita tambahkan perkataan kata hubung, manakala Nabila makan roti canai. Jadi ayatnya, Abu makan nasi goreng manakala Nabila makan roti canai. Itu adalah ayat majmuk. Ayat majmuk adalah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat tunggal yang disambungkan oleh kata hubung. Kata hubung tu apa pula? Kata hubung ni ada banyak. Contoh dia seperti, dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, kerana, yang, bahawa, apabila dan banyak lagi. Jadi kita baca teks ni dulu. Sarapan berkhasiat. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Setelah kita baca teks ni tadi,
terdapat 3 perenggan dalam teks ni. Jadi dekat bawah ni awak kena kenal pasti yang mana satu ayat tunggal dan yang mana satu ayat majmuk. Okey, pada ruangan ni ayat tunggal ada 1, 2, 3, 4, ayat majmuk 1, 2, 3, 4. Okey, ayat majmuk ada 4, ayat tunggal pun ada 4. Okey, jadi kita tengok satu persatu ayat yang telah kita baca. Okey, ayat pertama. Okey, bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Okey, ayat ni panjang. Okey, tengok ayat kedua. Beliau membuat lempeng kelapa. Beliau membuat lempeng kelapa. Okey, adakah ini ayat tunggal? Beliau ini adalah subjek. Membuat lempeng kelapa ini adalah predikat. Beliau subjek, membuat lempeng kelapa ni satu predikat. Jadi beliau membuat lempeng kelapa ini adalah ayat tunggal. Okey, dah ada satu ayat tunggal. Kita tengok ayat yang seterusnya. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Puan Sakinah satu subjek, menyediakan sambal ikan bilis. Penerangan kepada subjek ni tadi. Okey, jadi ini adalah satu predikat, menyediakan sambal ikan bilis. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis, ini juga adalah ayat tunggal. Okey, ini ayat yang kedua untuk ayat tunggal. Okey, sambung. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Pada ayat ni terdapat kata hubung. Okey. Apakah kata hubung yang ada pada ayat ini? Kata hubungnya adalah dengan. Maksudnya asalnya ayat Encik Ismail suka makan lempeng dengan sambal ikan bilis ni asalnya adalah ayat tunggal. Ada dua ayat tunggal. Macam mana ayat tunggal? Okey. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa. Ayat kedua, Encik Ismail makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Okey, itu dua ayat. Tapi bila kita gabungkan, dia akan jadi Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Jadi, bila dia ada kata hubung, ini maksudnya apa? Dia adalah ayat majmuk. Okey, kita dah ada dari sini sehingga sini satu ayat majmuk. Okey, seterusnya kita sambung. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Jadi kat sini pun ada kata hubung juga. Kata hubungnya apa? Sama dengan yang tadi. Kata hubungnya adalah dengan. Bila ada kata hubung, ini adalah ayat majmuk. Jadi anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Okay, kalau dia ayat tunggal, dia jadi anak-anak mereka suka makan lempeng kelapa dengan madu. Okey, kalau dia jadi ayat tunggal, dia akan jadi anak-anak mereka suka makan lempeng kelapa. Ayat yang kedua, anak-anak mereka
makan lempeng kelapa dengan madu. Tapi bila dia digabungkan, dua ayat tunggal digabungkan dan disambungkan dengan ayat majmuk yang digabungkan dengan kata hubung, dia akan jadi ayat majmuk. Okey, dah ada dua ayat majmuk. Okey, kita sambung. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Okey. Kat sini pun ada kata hubung juga. Okey, kata hubung tadi seperti yang cikgu dah bagi tahu, contohnya adalah apa perkataan-perkataannya? Seperti, dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, kerana, yang, bahawa, apabila. Okey, jadi dekat sini ada satu kata hubung yang kita nampak. Apa dia kata hubungnya? Irmi dan. Ya, dan ni adalah kata hubungnya. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Kalau dia ayat tunggal, Irmi menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Ayat kedua, Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Jadi dia ayat tunggal. Ada dua ayat tunggal. Bila kita nak jadikan dia satu ayat, kita boleh sambungkan dengan kata hubung, maka dia akan jadi ayat majmuk. Okey. Jadi Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan ni adalah ayat majmuk yang ketiga. Seterusnya, minuman mereka ialah jus oren. Okey, ni ayat mudah aja. Jadi kalau dia ayat mudah adalah ayat tunggal. Okey, jadi ni adalah ayat tunggal yang ketiga. Okey, ayat tunggal dah ada 3. Okey, kita sambung lagi. Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka minum jus oren. Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka minum jus oren. Okey, kat sini pun ada kata hubungnya. Apa kata hubungnya? Tetapi. Okay. Kalau dia jadi ayat tunggal, dia akan jadi macam ni. Imran suka minum susu. Lagi satu ayat, Irmi suka minum jus oren. Tu kalau ayat tunggal. Tapi sebab dia nak sambungkan dua ayat tunggal ni jadi satu ayat, dia kena sambung dengan kata hubung. Maka terjadilah ayat majmuk. Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka minum jus oren. Okey, bila dah ada kata hubung, maksudnya dia adalah ayat tunggal. Jadi ayat majmuk. Jadi ni adalah ayat majmuk yang keempat. Okey, ni tadi 1, 2, 3, 4. Okey, jadi ayat yang terakhir, mereka bersarapan bersama-sama. Mereka bersarapan bersama-sama. Ayat tunggal atau ayat majmuk? Jawapannya, okey, mereka ni satu subjek. Ni subjeknya. Makan bersarapan bersama-sama ni adalah predikatnya, penerangan kepada subjek. Jadi ada satu subjek, ada satu predikat, bermaksud dia adalah ayat tunggal. Jadi ni adalah ayat tunggal yang keempat. Okey. Jadi dah ada 4 ayat tunggal dan ada 4 ayat majmuk. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Ayat tunggal ada 4, yang mana satu? Okey, ayat tunggal, beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Minuman mereka ialah jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Okey, ayat majmuk pula. Okey, yang pertama, Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Yang kedua,
Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Ayat ketiga, Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Dan yang keempat, Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Jadi, itulah dia ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. Kamu boleh rujuk video cikgu ni untuk kamu buat latihan. Okey, terima kasih.